Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Syamli, nombor matrik 052152. Hari ini saya akan menerangkan tentang Kitab karangan Imam Asy-Syafi'i. Okey, poin yang pertama adalah Kitab ni adalah merupakan kitab bercorak fiqh. Hal ini dapat dilihat dalam topik bahan kajian fiqh, yang mana bentuk model pembelajaran dalam kitab ini adalah sangat padu, di mana dalam kitab itu telah menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang untuk menjadi satu tema ataupun sebagai satu topik pembahasan. Contohnya dari segi bunyi dia, makna, rupa, perasaan dan lain-lain. Di samping itu, dalam membahas pelbagai persoalan tentang hukum, kitab ini telah menggunakan sumber istidlal yang mana iaitu Al-Quran, diikuti pula oleh hadis dan juga dua sumber lainnya iaitu ijma' dan qiyas. Okey, seterusnya, kenapa kitab ini dinamakan sebagai Kitab Hal ini adalah kerana kitab ini telah mengumpulkan seluruh pandangan akhir tentang fiqh Al-Syafi'i. Contohnya, setiap pelajar mesti akan merujuk kitab ni, mesti akan merujuk ilmu dan tafsir dalam kitab ni, kerana kitab ini telah banyak membantu mereka dalam memahami masalah agama, akidah, ibadah, muamalah, hudud, serta boleh menunjukkan kepada mereka ni jalan kebenaran dan juga jalan kebaikan. Poin saya yang seterusnya ialah Kitab ni adalah merupakan kitab yang disusun oleh ahli fiqh, yang mana penulisan dalam kitab itu adalah sangat sistematik. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan dalam kitab-kitab tu. Keterangan dia sangat ringkas dan tepat. Dia ringkas tapi padat, tepat, yang mana merangkumi pelbagai ilmu pengetahuan serta disusun mengikut abjad dan cabang ilmu. Okey, jadi pengarang kitab ni adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib, yang mana diberi gelaran Imam Syafi'i serta pengasas kepada mazhab Syafi'i. Okey, saya akan membaca biodata beliau, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi di Gazah Askalan, Palestin. Okey, wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan dengan 820 Masihi. Antara pendidikan Imam Syafi'i adalah yang pertama, mempunyai ketajaman akal fikiran yang sangat luar biasa. Okey, contohnya, setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid di dalam kelas, betapa tajamnya akal fikiran beliau. Beliau ni dapat menangkap semua perkataan, semua penjelasan daripada guru-guru dia. Bahkan setiap kali guru-guru dia ni meninggalkan kelas, dia pula yang akan ambil alih guru dia tu. Maknanya dia akan mengulangi, dia akan mengajarkan balik kepada orang lain apa yang difahaminya. Pendidikan Imam Syafi'i yang seterusnya ialah beliau menghafaz kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik ketika beliau berumur 12 tahun. Manakala dia juga berguru dengan Imam Malik ketika beliau berumur 20 tahun. Seterusnya, Imam Syafi'i juga telah mendalami ilmu bahasa dan kesusasteraan Arab sehingga beliau mahir dalam bidang penulisan. Okey, antara guru-guru Imam Syafi'i, saya nak sebut 4 orang.
ada ramai lagi tapi nak sebut 4 orang je. Yang pertama, Muslim bin Khalid Az-Zanji, yakni mufti Mekah pada tahun 180 Hijrah. Yang kedua, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali yang berada di Mekah. Beliau ni adalah salah seorang yang terkenal dengan sikap jujur dan sikap adil beliau. Yang ketiga, Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah. Sekali yang keempat ialah Malik bin Anas, yang mana Imam Syafi'i pernah membaca kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik setelah beliau menghafalnya. Beliau juga menetap di Madinah sehingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijrah. Seterusnya, kitab Al-Ni telah dicetak oleh Muhammad bin Al-Idris Asy-Syafi'i pada tahun 1993. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah Aisyah binti Sarian, nombor matrik 052160. Saya akan menyambung pembentangan daripada Nur Ain Natasha. Poin seterusnya ialah jumlah jilid dan juzuk kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Kitab Al-Um ni, dia ni terdiri daripada 9 jilid besar, tapi ada 2 jilid yang terakhir merupakan kitab independen yang diikutkan dalam cetakan kitab Al-Um. Independen tu maksudnya macam bebas lah, akhirnya kitab bebas. Kitab Al-Um ni juga, dia ni disusun secara tematik berdasarkan kajian fiqh yang diawali dengan pembahasan mengenai taharah dan disusul dengan pembahasan lainnya. Kitab Al-Um ni, dia mempunyai 9 juzuk dan setiap juzuk ni pula dibahagikan kepada beberapa bab. Seterusnya ialah tahun terbitan dan nama penerbit bagi kitab Al-Um. Penerbitnya di Dar Al-Ma'rifah, iaitu di Beirut, Lebanon. Tahun penerbitannya pula 1410 Hijrah, iaitu 1990 Masihi. Seterusnya ialah tarikh penerbitan menyeluruh, iaitu pada 8 Zulhijjah 1431. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa isi kandungan yang terdapat dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Yang pertama ialah kitab ini membahaskan tentang furuk fiqh dan ia merangkumi majoriti kitab. Yang kedua ialah kitab yang membahaskan usul seperti Ar-Risalah dan Jama'ul Ilm. Yang ketiga, kandungan dalam kitab Al-Um ini juga, dia mempunyai dibahaskan tentang fiqh perbandingan antara mazhab seperti kitab Al-Ikhtilaf Malik dan Syafi'i, Ikhtilaf Abu Hanifah dan Ibnu Abi Layla. Yang keempat, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum hakam dan tafsirnya. Yang kelima, kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum hakam berserta sanad beliau sendiri, juga asar-asar sahabat. Kandungan yang terakhir ialah terdapat juga Siyar Al-Auzi, Ikhtilaf Iraqiyin dan kritikan kepada Muhammad bin Hasan. Kandungan dalam kitab Al-Um ni telah menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ni selain merupakan pakar di dalam bahasa Arab, iaitu lughawi, beliau ni juga merupakan pakar di dalam kaedah usul serta hadis. Selain masyhur di dalam fiqhnya berdasarkan cara tulisan beliau di dalam kitab ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aisyah Maisara Mazlan, bernombor matrik 052115. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan sebelumnya, masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu kitab Al-Um karya Imam Al-Syafi'i. Isi yang seterusnya ialah para ulama membahagi fiqh Imam Al-Syafi'i kepada 2 mazhab.
Mazhab yang pertama ialah mazhab qadim ataupun mazhab yang lama. Yang kedua ialah mazhab jadid ataupun mazhab yang baru. Apa beza antara mazhab qadim dan juga mazhab jadid? Mazhab qadim merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berada di Iraq. Manakala mazhab jadid pula ialah pendapat beliau ketika beliau berada di Mesir. Oleh itu, kitab Al-Um yang kami bincangkan sekarang ini merupakan tergolong di bawah kitab yang bermazhab jadid. Kerana pada ketika itu beliau menulis kitab Al-Um ini ketika beliau berada di Mesir. Isi yang seterusnya ialah 3 pola ataupun 3 cara Imam Syafi'i membahaskan setiap masalah dan juga setiap tema. Ada 3 cara. Yang pertama sekali, menyebutkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tema kajian apabila memang ada ayat berkenaan dengan tema tersebut. Kemudian mentahsiskan dalil-dalil yang masih bersifat mujmal, sama ada tahsis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran ataupun ayat Al-Quran dengan hadis. Okey, bagi pola yang pertama ataupun bagi cara yang pertama, contohnya ialah tentang membahaskan mengenai tidak wajibnya solat bagi wanita yang haid sehingga wanita itu suci. Dalam perbahasan ini, beliau iaitu Imam Al-Syafi'i telah mengambil dalil dari surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Kerana itu, jauhilah isteri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan yakni ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Berdasarkan ayat 222 dalam surah Al-Baqarah, menjelaskan tentang wanita yang berada dalam keadaan haid itu adalah tidak suci. Ini diambil daripada perkataan hatta yathurna yang bermaksud sebelum mereka suci. Jadi apabila wanita itu dalam keadaan haid, sudah terang lagi kan bersuluh bahawa mereka adalah dalam keadaan yang tidak suci. Allah menetapkan bagi mereka yang berjunub juga tidak melakukan solat sehingga mereka mandi. Jadi dekat sini ada persamaan antara dua perkara. Yang pertama sekali ialah wanita yang haid dan yang kedua ialah orang yang junub. Kedua-duanya perlu mandi terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang ibadah, kerana pada mereka sebelum mereka mandi itu mereka dianggap tidak suci. Tetapi bagi wanita yang haid, perbezaannya pula, bagi wanita yang haid mereka perlu menunggu sehingga kadar ataupun tempoh haid mereka itu habis dan mereka yakin bahawa dah habis baru mereka boleh mandi. Manakala bagi orang yang berjunub, mereka tidak perlu menunggu apa-apa tempoh, mereka boleh terus mandi. Dalam hal ini, Imam Al-Syafi'i telah menyatakan, telah jelas dalam firman Allah bahawa perkataan hatta yathurna, iaitu yang bermaksud sampai para isteri itu suci, menunjukkan bahawa haid berarti mereka itu berada dalam keadaan yang tidak suci. Allah menetapkan atas orang yang junub agar tidak melakukan salat hingga ia mandi, padahal telah jelas bahawa batas sucinya orang yang junub adalah mandi dan masa sucinya orang yang haid adalah berlalunya haid itu sendiri kemudian mandi. Dalam hal ini, Imam Al-Syafi'i telah
menyatakan satu hadis dari Ar-Rabi'. Ia berkata, mengabarkan kepada kami Al-Syafi'i, ia berkata, mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abdul Ar-Rahman bin Al-Qasim dari ayahnya, dari Sayyidatina Aisyah. Ia berkata, saya datang ke Mekah dalam keadaan haid dan saya tidak melakukan tawaf di Kaabah, tidak juga berada di antara Safa dan Marwah. Saya lantas mengadu kepada Nabi Muhammad SAW perihal ini. Baginda bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji selain bertawaf di Kaabah sehingga kamu suci. Jadi Imam Asy-Syafi'i telah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk tidak tawaf di Kaabah sehingga suci. Ini menunjukkan bahawa wanita haid tidak boleh salat kerana ia tidak dalam keadaan suci selama mana haid itu ada. Okey. Jadi dekat sini kita boleh faham persamaan antara haid dan juga junub. Kedua-duanya perlu mandi. Tetapi jika haid perlu menunggu tempoh haid tersebut berlalu dan yakin bahawa telah berlalu, jadi boleh mandi. Manakala junub pula tidak perlu menunggu apa-apa tempoh, boleh terus mandi dan telah dianggap suci selepas mandi tersebut. Okey. Bentuk yang kedua ataupun pola yang kedua digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam mengarang kitab ini ialah apabila tidak ditemukan dalil, maka dikemukakan hadis. Hadis juga sama seperti dalil. Ada hadis yang mujmal. Oleh itu, hadis-hadis yang mujmal perlu ditahsiskan sama ada mentahsiskan hadis dengan dalil ataupun mentahsiskan hadis dengan hadis. Ada sebahagian ataupun sesetengah hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi, Imam Al-Syafi'i menyelesaikan masalah bertentangan tersebut dengan baik sama ada menggunakan kaedah al-jam'u, tarjih, nas ataupun tawakuf. Bagi pola yang kedua ini, contohnya tentang persoalan yang timbul di mana imam solat dalam keadaan duduk. Ini ketika keadaan solat berjemaah lah, imam solat dalam keadaan duduk. Bagaimana makmumnya? Apakah perlu solat dalam keadaan duduk sama seperti imam ataupun makmum tersebut perlu solat dalam keadaan berdiri kerana makmum tersebut mampu? Mengenai hal ini, Imam Al-Syafi'i telah memulakan pembahasan dengan mengungkapkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, mengabarkan kepada kami Al-Syafi'i, ia berkata, mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW ketika menunggang kuda, baginda terjatuh, maka lengan kanan baginda luka. Baginda pun solat dalam keadaan duduk dan kami solat di belakang baginda dalam keadaan duduk. Ketika berpaling, baginda bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila imam tersebut solat dalam keadaan berdiri, solat berdirilah juga kalian. Jika imam tersebut dalam keadaan rukuk, maka rukuklah kalian. Dan jika imam itu mengangkat kepala dari rukuk, maka angkatlah kepala kalian. Dan apabila imam berkata, Sami Allahu liman hamidah, maka jawablah Rabbana lakal hamdu. Dan apabila imam solat dalam keadaan duduk, solatlah juga kalian semua dalam keadaan duduk. Dalam menjelaskan hadis tersebut, Imam Asy-Syafi'i tidak berhenti hanya pada hadis tersebut saja. Jadi, lepas dia mengkaji hadis tersebut, terus mengeluarkan hukum. Tidak. Imam Asy-Syafi'i membandingkannya dengan hadis yang lain sehingga
diketahui apakah terjadi pertentangan dengan hadis yang lain ataupun sama. Maksudnya hadis yang lain juga sama dengan hadis, membahaskan perkara yang sama seperti hadis yang sebelumnya. Oleh itu, Imam Al-Syafi'i telah mengungkapkan lagi satu hadis yang bermaksud mengabarkan kepada kami Yahya bin Hisan dari Muhammad bin Matar dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Al-Syafi'i berkata, dan Rasulullah memerintahkan dalam hadis Anas dan siapa saja yang meriwayatkan hadis bersamanya dalam hal solat Nabi bahawa baginda solat bersama mereka dalam keadaan duduk sedang mereka solat di belakang Nabi dalam keadaan berdiri. Menurut Imam Al-Syafi'i, hadis terakhir menasahkan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelum ni menyatakan bahawa solat apabila imam solat dalam keadaan berdiri, makmum juga perlu solat dalam keadaan berdiri. Apabila imam solat dalam keadaan duduk, makmum juga perlu solat dalam keadaan duduk. Jadi datang hadis yang kedua, mendatangkan hadis yang kedua ini untuk menasahkan hadis yang sebelumnya. Dengan hadis tersebut, Imam Al-Syafi'i berpandangan bahawa keadaan imam solat tidak semestinya diikuti secara keseluruhan kerana hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi macam kadang-kadang ada imam yang dah tua, yang dah uzur. Jadi mereka tidak mampu untuk solat secara berdiri. Mereka boleh duduk. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi makmum, ada makmum yang masih kuat untuk solat dalam keadaan berdiri. Jadi dia perlu solat dalam keadaan berdiri. Apabila tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan duduk. Termasuk dalam hal ini, imam dan makmum yang mampu untuk berdiri tetap perlu berdiri. Tetap perlu solat secara berdiri. Apabila tidak mampu untuk berdiri, baru boleh duduk. Seterusnya ialah pola yang terakhir, iaitu pola yang ketiga. Apabila tidak ada ayat atau hadis ditemukan, maka digunakan kaedah kias. Kias ni kaedah yang terakhirlah digunakan oleh beliau. Contoh bagi pola yang ketiga ini iaitu batalnya uduk bagi mereka yang menyentuh duburnya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Imam Al-Syafi'i memulakan perbahasan ini dengan mengungkapkan sebuah hadis yang bermaksud, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm bahawa ia telah mendengar Urwah bin Zubair berkata, saya menemui Marwan bin Hakam dan ia bertanya hal yang terkait dengan wuduk. Marwan berkata, apakah orang yang memegang kemaluan wajib mengulang wuduk? Urwah berkata, saya tidak mengetahui mengenai hal itu. Marwan berkata, telah mengabarkan kepadaku Basrah bin Safwan bahawa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang memegang kemaluannya, maka hendaklah ia berwuduk lagi. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Syafi'i menyimpulkan dua hal. Yang pertama, keharusan berwuduk apabila menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kedua, keharusan berwuduk ketika menyentuh dubur meskipun pada hadis di atas tidak ditemukan dalil yang tegas mengenai telapak tangan dan dubur. Jadi apabila kita menyentuh kemaluan, kita perlu mengulangi semula wuduk. Imam Al-Syafi'i mengatakan apabila seseorang sampai menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, syaratnya dengan telapak tangan. Apabila kita menyentuh dengan telapak tangan, sedang di antara keduanya tidak ada pembatas,
maksudnya tak ada lapik lah, maka wajib baginya untuk berwuduk semula, mengulangi wuduk. Syaratnya dengan telapak tangan. Okey. Dan sentuh tersebut tidak ada lapik. Oleh itu perlu mengulangi wuduk semula. Demikian juga apabila ia memegang kemaluannya ataupun kemaluan isterinya, memegang hal yang sama pada anak-anak, maka wajib baginya berwuduk. Maksudnya bukan kemaluan dia sendirilah, kemaluan orang lain. Okay, sedang apabila ia memegang kemaluannya dengan atas tapak tangannya atau dengan sikunya atau selain tapak tangannya, macam hujung jari, dengan kuku, okay, maka tidak wajib baginya untuk berwuduk. Kecuali dengan telapak tangan. Okay, bila telapak tangan dan tidak berlapik, wajib untuk berwuduk. Tetapi selain daripada telapak tangan seperti hujung jari ataupun belakang tangan ni, tidak wajib berwuduk. Okey. Daripada hal di atas, Imam Al-Syafi'i mengkiaskan kemaluan dengan dubur sehingga hukum batalnya wuduk kerana memegang kemaluan juga berlaku bagi dubur. Okay? Ia juga memahami bahawa yang dimaksud memegang di sana adalah memegang dengan telapak tangan. Maksudnya selain daripada telapak tangan, tidak membatalkan wuduk. Okay? Dan walaupun pegang dengan telapak tangan tetapi ada lapik, juga tidak membatalkan wuduk. Okay. Hal ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Sama saja kedua-duanya apabila memegang kemaluan ataupun dubur dengan telapak tangan, okay, dalam keadaan berwuduk, maka wuduknya batal tanpa berlapik. Okay. Sekian, itu sahaja kupasan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaranah binti Haji Jul, nomor matriks 052127. Kitab Al-Um ini dimulai dengan bab taharah kerana ulama fiqh memandang taharah ini sebagai sesuatu yang sangat penting sebelum seseorang melakukan ibadah. Kitab ini juga diakhiri dengan bab Muqtasar Al-Muzni wa Musnad Al-Syafi'i wa Kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Tahqiq dan takhrij Kitab karya Imam Syafi'i ini telah dilakukan oleh Profesor Dr. Syekh Rifa'at Fauzi yang merupakan salah satu ulama Al-Azhar Al-Sharif. Cetakan ini juga berjumlah 11 jilid dan telah dilakukan di Dar Ibnu Jam, Beirut, Lebanon. Pendapat pentahqiq Kitab iaitu Dr. Rifa'at yang mengambil pandangan daripada Abu Talib Al-Makki yang mengatakan bahawa Kitab ini sebenarnya hasil karya Imam Syafi'i, cuma dalam bentuk tidak tersusun, lalu disusun kembali oleh anak murid beliau iaitu Rabi'i bin Sulaiman, serta ditambah di dalamnya beberapa pendapat daripada anak murid utama beliau iaitu Al-Buaiti. Ia juga merupakan sebuah kitab yang bukan hanya menyusun berdasarkan fiqh semata-mata, tetapi juga kitab yang dipenuhi dengan hadis-hadis yang bersanad di dalam penghujahan yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Ini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i betul-betul mengambil berat perkiraan hadis bagi membina mazhab beliau. Al-Um ini merupakan asas kitab fiqh Syafi'i, kemudian diringkaskan oleh Imam Muzani menjadi Muqtasar Muzani, kemudian disyarah oleh Imam Haramain menjadi Nihayatul Matlab, kemudian oleh Imam Ghazali juga diringkaskan menjadi Al-Basit. Lalu Al-Basit itu kemudian diringkaskan menjadi Al-Wasit, lalu diringkaskan lagi menjadi Al-Wajiz. Kemudian Imam Rafi'i pula meringkaskan Al-Wajiz menjadi Al-Muharrar. Selepas itu Imam Nawawi telah meringkaskannya menjadi Minhajut Talibin. Dalam masa yang sama juga Imam Rafi'i mensyarah Al-Wajiz menjadi
Fathul Aziz dan diringkaskan oleh Imam Nawawi menjadi Minhajut Talibin.